Bertemu kembali biarpun dengan pelbagai bentuk perintah kawalan pergerakan yang dikenakan bermula Mac, sebuah syarikat perkhidmatan industri wellness Sentuh.my berjaya meraih dana untuk perniagaan mereka melalui platform dan juga platform dana khalayak berekuiti Pitch In. Malah ia kini melebihi sasaran minimum yang diperlukan sebanyak RM270,000 untuk 2.9% ekuiti. Kita ingin mengetahui bagaimana Sentuh.my mengharungi tempoh mencabar dan juga bagaimana ia melakukan perubahan daripada sebuah perniagaan brick and mortar kepada perniagaan atas talian. Kita bersama pengasas dan juga CEO Sentuh, Ahmad Aizuddin. Pertama sekali, mungkin Aizuddin boleh jelaskan kepada kami di luar sana tentang apa yang berlaku kepada Sentuh ketika tempoh PKP, fasa pertama ataupun peringkat pertama tersebut, sekitar 3 bulan. Saya tahu Sentuh terpaksa hentikan operasi. Dan apa yang berlaku pada ketika itu? Okey, Sentuh memang kita dalam industri wellness, maksudnya servis. So memang kita bukanlah termasuk dalam kategori essential services. So bila perintah kawalan pergerakan diumumkan, memang kami terpaksa berhenti operasi. So pada mulanya diumumkan 2 minggu dan seterusnya extend lagi 2 minggu. So memang kami tidak dapat beroperasi secara fizikal, tapi untuk kami dengan customer kami tetap berinteraksi dengan mereka. So kami membuat jualan voucher secara online untuk digunakan setelah habis tempoh PKP. Dan kami juga ada menjual produk-produk online. So dengan cara itu kami dapat sustain perniagaan kami. Daripada segi apa yang berlaku pada operasi core Sentuh.my, apa yang dibincangkan, apakah strategi yang diambil dan juga pada tempoh 2 minggu, tentunya sukar untuk meraka strategi jangka panjang pada ketika itu. Ya, betul, sebab memang tak ada kepastian. Memang everything still uncertain. So kami tidak pasti bila sebenarnya yang kami boleh bermula operasi kembali. Tapi sepanjang tempoh PKP ni, so 2 minggu pertama memang kita tak ada idea lagi apa yang kita akan buat, sebab mungkin kita rasa after 2 minggu kita boleh start balik. Tapi setelah 2 minggu pertama, extend lagi 2 minggu, so kami mula berfikirkan tentang cara-cara untuk kita, the strategi untuk kita ambil untuk sustainkan bisnes kami. So kami mula merancang untuk membaik pulih kami punya aplikasi. So kita punya online presence. So sewaktu PKP ni, alhamdulillah kami dapat menyiapkan kami punya mobile apps. So dengan feature-feature yang baru yang untuk memudahkan lagi customer untuk membuat booking dan juga terapis kami untuk menerima booking setelah tempoh PKP tamat. So sepanjang PKP ni memang kami banyak improve on kita punya apps lah. So kita develop lagi kita punya apps dan kami dapat nampak sebenarnya memang PKP banyak benda yang kita nampak negatif, tapi bila tengok satu lagi sudut tu, kita nampak banyak peluang yang baru sebenarnya. Okey, kita juga ada visual berkenaan dengan Sentuh. Mungkin kita boleh mainkan visual tersebut dalam perbincangan ini supaya penonton di luar sana tahu apa branding Sentuh dan juga apakah perkhidmatan yang Sentuh berikan. Saya tahu ada massage therapist seperti yang Aizuddin katakan tadi. Apa lagi yang dikembangkan oleh Sentuh ketika tempoh PKP tersebut? Okey. Ketika tempoh PKP, sebelum PKP, memang servis kami mainly adalah massage dan facial sahaja. Tetapi ketika PKP ini kita mula nampak, sebab PKP ini servis yang boleh beroperasi adalah essential services, maksudnya servis yang keperluan. So kami nampak di situ fisioterapi adalah salah satu essential services. So kami mula fokus untuk mengembangkan kami punya servis ke bidang fisioterapi. Dan juga kami nampak servis-servis yang lain. Maksudnya Sentuh ni kita plan untuk menjadi satu wellness hub di mana bukan sahaja massage, facial, tetapi segala jenis wellness services seperti rambut, kecantikan, manicure, pedicure, food spa dan macam-macam lagi. Jadi apa yang berlaku dalam proses untuk memikirkan tentang strategi baru tu? Kerana saya kira pada tempoh tersebut adalah tempoh yang sedikit suram kepada banyak perniagaan, banyak operasi, kerana mereka tidak tahu berapa lama dan juga apa yang akan berlaku selepas ini. 2 minggu pertama mungkin okey lagi, tapi seterusnya mungkin memberikan kesan kepada aliran tunai sesebuah syarikat tersebut. Apakah kebijakan yang berlaku di sebalik perancangan tersebut? Okey, apa yang saya nampak sebenarnya
memang situasi tak pasti. Kita tak tahu bila kita boleh start beroperasi semula. Tapi saya pasti setelah habis tempoh PKP, maksudnya kita sudah terperap di rumah selama 2 bulan, 3 bulan. So pastinya selepas itu kita akan mula kehidupan seperti biasa dengan new normal. Okay. So saya nampak peluang di situ di sudut new normal. So apakah new normal? Bila dalam tempoh PKP kita nampak new normal adalah semuanya berkisar tentang digital, online. So macam kita makan, kita order Grab Food, Food Panda. So orang dah biasa, semuanya deliver ke rumah kan, sebab kita tak boleh keluar. So saya nampak peluang di sini di bidang wellness, masih tidak ada lagi benda-benda yang seperti itu untuk wellness. So saya nampak Sentuh kita boleh kembangkan lagi the idea untuk menjadi satu digital wellness hub di Malaysia, dan bukan setakat Malaysia, insyaAllah ada di seluruh Asia Tenggara juga selepas ini. So saya nampak kita boleh gunakan peluang itu untuk kita gunakan platform Sentuh untuk membantu spa-spa yang lain, wellness center yang lain juga. Bukan setakat untuk kami sahaja, tapi kita kembangkan the platform untuk kegunaan businesses yang lain juga. Dan kita tahu Sentuh, nama dia begitu seksi ya. Sentuh.my bermula sebagai satu kedai fizikal pada tahun 2009. 2010, dan kemudian satu perubahan dilakukan untuk menjadikannya lebih digital, lebih future proof, dan dalam masa yang sama massage therapist juga diambil daripada golongan di luar sana. Ada golongan B40 juga yang dibantu untuk menjadi massage therapist. Ceritakan perubahan tersebut dan melihat kepada keperluan untuk peralihan itu. Kami sebenarnya bermula pada tahun 2010. Ketika itu kami ada physical spa dengan nama yang lain dan syarikat yang lain, Amaryllis Spa. Tapi sepanjang 10 tahun perjalanan perniagaan kami nampak perubahan daripada segi customer behavior. Kita nampak perubahan teknologi. Tahun 2010 mungkin social media baru nak start. And then kita tak ada lagi, tak semua orang ada mobile phone, smartphone, telefon pintar. So pada tahun 2015 ke atas sudah mula macam-macam teknologi yang terkini. So saya nampak perubahan dari segi customer behavior. Customer sudah mula biasa dengan servis ke rumah. Sudah biasa dengan booking online. So saya fikir kalau spa kami, perniagaan kami tidak ikut sama menggunakan teknologi, so kita akan ketinggalan. So saya nampak di sini untuk sebenarnya Sentuh kita bermula sebagai satu suplemen untuk perniagaan asal kami. Kita bukanlah plan Sentuh ni untuk buat satu benda yang baru, tapi kita nampak peluang di situ sebab kita nampak Sentuh, kita bermula Sentuh untuk online booking platform untuk servis ke rumah, mobile spa. So untuk suplemen kami punya existing physical spa. Tapi bila kita dah start Sentuh, kita nampak sebenarnya demand dan peluang di situ lagi besar. Dan bila kita buat online, kita punya orang cakap no boundaries. Dia tak ada sempadan. Capaian dia lebih besar dan lebih cepat. Dan bantuan kepada 70% daripada massage therapist adalah kumpulan B40 kan? Ceritakan pengalaman tersebut. Macam sebelum ni kalau di spa kami punya terapis limited. Maksudnya sebab kita hire dia sebagai pekerja tetap. Maksudnya memang kita ni lah. Tapi untuk Sentuh, kami punya terapis adalah freelancers. So mereka ni dia ada pilihan untuk membuat Sentuh sama ada sebagai part time untuk di masa lapang lepas kerja ataupun di hujung minggu, ataupun dia boleh buat benda ni full time. So kami banyak mendapat demand untuk menjadi terapis Sentuh daripada golongan B40. Dan alhamdulillah, walaupun mereka bermula dengan part time, cuma mungkin selepas waktu kerja hujung minggu, tetapi mereka dapat menjana pendapatan sampingan yang agak tinggi dan mereka mula beralih untuk menjadi terapis penuh masa dengan Sentuh. Sehingga berapa pendapatan tersebut? Kalau sebab kita punya komisen yang kita berikan adalah mingguan, so mereka boleh jana sehingga RM1,500 seminggu.
Okey, seterusnya saya tanyakan berkenaan dengan pitch in, sudah lebih 123% diraih daripada jumlah minimum yang diperlukan. Apa yang ingin dilakukan dengan dana ini? Apakah plan seterusnya? Sebab saya tahu Sentuh ada baru kembangkan operasi ke KK, ke Kota Kinabalu dan juga ke Brunei. Jadi apa lagi ke plan untuk dana sasaran 500,000 yang disasarkan itu? Okey, tujuan utama kami membuat crowdfunding di Pitch In ini adalah untuk mendapatkan dana untuk kami kembangkan lagi platform kami, platform Sentuh. Seperti yang saya ceritakan awal tadi, kami ingin jadikan Sentuh ni sebagai satu digital platform untuk wellness services. Maksudnya bukan setakat kita buat massage. So maksudnya kita akan masukkan spa-spa lain, wellness center yang lain ke dalam Sentuh. So kami ingin kembangkan platform ini untuk menjadi, dengan kata mudahnya, kita nak jadi seperti Grab tapi untuk wellness. Okay. And then kami memang sudah start operasi di Kota Kinabalu dan insyaAllah kami akan bermula operasi di Brunei mungkin pada awal bulan depan. Yeah, and seterusnya Sentuh pada tahun 2021 ni rancangan kami adalah untuk mengembangkan operasi kami ke seluruh Malaysia, maksudnya ke bandar-bandar yang lain. Sekarang ni Sentuh cuma beroperasi di Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru, Kota Kinabalu. So seterusnya kami akan mula berkembang ke negeri-negeri lain seperti Pulau Pinang, Pahang, Terengganu, Pantai Timur dan mungkin ke Sarawak seterusnya. Jadi tinggi juga valuation untuk syarikat tu jika berdasarkan equity 2.9% untuk 200,000 ke 500,000? 2.9% lah untuk 270,000. RM270,000. Quite high dia punya valuation ya. Okey, kenapa crowdfunding? Kenapa tak pergi kepada VC, angel investor, sebuah entiti yang lebih besar dan dapatkan dana itu dalam satu unit sahaja berbanding daripada pelbagai usaha dan juga pelbagai individu? Ya. Sebenarnya sebab kenapa kami memilih equity crowdfunding? Kenapa kami memilih untuk mendapatkan dana daripada orang awam, tidak kepada venture capital ataupun angel investors? Satu, kerana Sentuh adalah servis yang kami offer kepada public. Maksudnya pengguna kami adalah orang ramai. So kami memilih equity crowdfunding untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk melabur ke dalam syarikat teknologi di peringkat yang awal. Maksudnya dengan kalau sebelum ni tanpa equity crowdfunding platform seperti Pitch In ini, kita orang yang biasa ni tidak punya peluang untuk melabur dalam syarikat-syarikat teknologi di peringkat yang awal. So biasanya kita cuma dapat melabur setelah company itu di list di bursa saham. Tapi di peringkat awal kita tidak dapat peluang-peluang seperti ini. Itu salah satu sebab kenapa kami memilih untuk equity crowdfunding. Dan pengalaman untuk pitch tersebut untuk mengutarakan idea dan juga mendapatkan dana itu, adakah ia sukar? Bagaimana? Kerana tentunya ada perbezaan antara contohnya VC dan juga berbanding dengan orang ramai di luar sana. Apa perbezaannya? Ya, agak mencabar sebab kerana kalau VC ataupun angel investors, mereka sudah biasa dengan pelaburan seperti ini, pelaburan untuk startup. Tetapi orang ramai kebiasaannya masih belum faham tentang cara startup beroperasi. So agak mencabar untuk kami jelaskan, untuk kami terangkan bagaimana pelaburan ini berfungsi. Maksudnya kenapa perlu melabur, apa dia punya pulangan kan. So agak mencabar, tapi sebenarnya setelah kita bercerita tentang proses ini, saya dapat feedback yang agak bagus daripada mereka dan alhamdulillah setakat ini kami telah berjaya mendapatkan beberapa puluh pelabur yang melabur di Sentuh. Kepada mereka di luar sana, usahawan di luar sana yang ingin meraih dana melalui dana crowdfunding equity ini, apa yang mungkin Aizuddin boleh bagikan pada mereka tentang cabaran dan juga bagaimana untuk mengatasi cabaran tersebut? Okey, pertama sekali bagi mereka yang ingin explore peluang untuk meraih pelaburan melalui equity crowdfunding ni, pertama sekali kena jelas kenapa, apa objektif, apa tujuan untuk buat sesuatu crowdfunding. So dan valuation, nilai syarikat dan kita punya future
planning apa yang nak digunakan dengan duit-duit tersebut, berapa peratus untuk marketing, berapa peratus untuk operasi dan sebagainya. Jadi business strategi dan juga business plan tersebut penting untuk seorang usahawan. Ya, sangat penting. Itu adalah boleh kata satu fundamental untuk suatu bisnes. Dan saya tahu Sentuh juga ada mendapat latihan daripada ataupun dana daripada Cradle sebelum ni. Ada latihan lain yang diberikan Cradle ataupun organisasi lain, Magic contohnya, ataupun bagaimana? Okay, Sentuh telah menerima dana, grant CIP 300 daripada Cradle pada tahun 2018, dan apa yang saya suka tentang grant daripada Cradle ni, mereka bukan setakat memberikan dana, tetapi mereka berikan latihan selama 12 bulan. So grant ni adalah satu grant bersyarat. So di mana kami perlu completekan kami punya latihan selama 12 bulan, dan kita perlu submit setiap 3 bulan kami punya progress report. Dan kami perlu mencapai sasaran yang telah kami tetapkan pada awal. So maksudnya untuk mendapatkan dana tersebut, kami perlu complete dan perlu submit the report kepada Cradle, dan baru kita dapat the reimbursement lah. Okey. Dan juga scale up accelerator program pula? Selain daripada Cradle, setelah habis tempoh bersama Cradle, kami telah terpilih sebagai 20 top company dalam satu program accelerator Scale Up Malaysia. So di mana program ini berlangsung selama 3 bulan. Dan agak intensif sebab 3 bulan training, so memang agak itu untuk proses pengembangan lagi operasi. Pengembangan Scale Up Malaysia adalah untuk company di peringkat scale up, maksudnya untuk berkembang, bukan yang baru bermula lah. Macam Cradle ni dia seed funding, memang funding untuk company yang baru bermula, tetapi Scale Up ni untuk company yang ingin mengembangkan lagi dia punya perniagaan lah. Okey, dan ada dapat bantuan daripada penjana ataupun prihatin ketika PKP tersebut? Ketika PKP, ya, kami dapat bantuan prihatin, bantuan saraan gaji daripada Perkeso. Memang sangat-sangat membantu bagi saya, membantu untuk meringankan kami punya cash flow constraint. So sebab kami tidak dapat beroperasi, tapi staff kita masih perlu. Alhamdulillah, Sentuh memang kita tak ada buat pemberhentian staf sewaktu tempoh PKP. So memang sedikit sebanyak bantuan prihatin ni, bantuan saran gaji ni memang membantu kami. Saya tahu Sentuh ataupun Azzuddin katakan pengembangan ke Malaysia, ke seluruh Malaysia selepas ini. Tetapi untuk Asia Tenggara bagaimana pula ia akan dilakukan strateginya? Saya tahu di Brunei ada. Ya. Di Brunei ada, tapi di negara lain seperti Indonesia, Thailand, paling ringkas bagaimanakah ini akan dilakukan? Okey. Kami akan mula mengembangkan Sentuh di negara lain di Asia Tenggara bermula pada tahun 2022. Kerana tahun depan memang kami akan fokus Malaysia dahulu. So kita akan kembangkan ke Malaysia, dan tahun 2022 kami akan mula berkembang ke Thailand, Singapura ataupun Indonesia. Cara bagaimana untuk kami berkembang adalah, saya nampak dekat sini strategic partnership ini itu sangat penting. So kita perlu mencari strategic partner di negara-negara tersebut, seperti apa yang kami buat di Brunei. Kami ada satu strategic partner. So di Brunei, strategic partner kami yang akan menguruskan operasi di sana. So kami akan menggunakan strategi yang sama untuk negara-negara lain di Asia Tenggara. Okey, kita akan teruskan untuk mendapat maklumat berkenaan dengan pengembangan tersebut dan juga bagaimanakah sasaran tersebut untuk pitch in, adakah ia akan dicapai 500,000. Tarikh akhir dia bila? Tarikh akhir dia 6 Oktober. 6 Oktober ya. Terima kasih pengasas dan juga CEO Sentuh Ahmad Azzuddin membincangkan berkenaan dengan Sentuh.my dan juga pitch in, dan juga bagaimanakah usahawan boleh menempuh tempoh yang tidak menentu ini, dan juga apakah strategi yang diperlukan untuk bergerak ke hadapan. Saya Rizal Zulkafli, ini Niaga Awani, salam hormat.